Kan yang media dah ada tiga-tiga kan. Kita mulakan dengan yang pertama iaitu berkenaan dengan kerajaan caretaker tidak boleh membuat anugerah tender. Jadi rujuk kepada kenyataan kerajaan caretaker tidak boleh buat anugerah tender dan juga satu lampiran perkeliling daripada Kementerian Kewangan Malaysia bertarikh 18 Oktober 2022. So you can refer to that. Dalam kesibukan kempen PRU 15, rakyat mungkin tidak sedar bahawa kita berdepan dengan satu risiko besar. Projek-projek bernilai berbilion ringgit diluluskan dan dianugerahkan secara cepat dalam tempoh kerajaan peralihan ataupun caretaker government. Sejak beberapa minggu lalu, saya telah dimaklumkan bahawa ada satu usaha dan usaha-usaha juga di kementerian-kementerian lain untuk meluluskan projek-projek bernilai berbilion ringgit dengan segera tanpa mengikut prosedur perbendaharaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kewangan. Maklumat yang saya perolehi setakat ini menunjukkan ada satu projek yang kini sedang diusahakan untuk diberi kelulusan segera secara rundingan terus walaupun dalam tempoh kerajaan peralihan ataupun caretaker government. Jadi kalau you boleh tengok rujuk kepada perkeliling, di muka surat depan itu ada jadual. Jadual itu adalah cabutan daripada Kementerian Alam Sekitar dan Air yang menunjukkan dua projek besar yang sekarang ini sedang dalam proses. Satu telah pun diluluskan dan yang kedua itu yang sekarang ini menjadi pertikaian kerana ada usaha untuk meluluskan projek tersebut secara rundingan terus di dalam masa caretaker government. Di belakang itu adalah perkeliling perbendaharaan. Saya sertakan perkeliling perbendaharaan yang dikeluarkan bertarikh 18 Oktober 2022, jadi lebih kurang 3 minggu yang lepas, mengenai pelaksanaan perolehan kerajaan semasa fungsi caretaker government. Perenggan 3 perkeliling tersebut, if you refer to paragraph 3, secara jelas menghalang sebarang komitmen kontraktual ataupun aku janji, termasuk rundingan atau aku janji baru yang boleh membebankan kerajaan persekutuan yang baru. So I can read it very clearly, terutamanya kepada mereka yang menonton di luar. Selaras dengan garis panduan peranan dan fungsi kerajaan caretaker yang diluluskan oleh Jemaah Menteri pada 7 Oktober 2022, pelaksanaan perolehan kerajaan oleh agensi-agensi kerajaan persekutuan adalah tertakluk kepada peranan dan fungsi kerajaan caretaker seperti yang berikut. 1, 2 tu, tapi yang paling penting 3, walau bagaimanapun apa-apa komitmen kontraktual atau aku janji or undertaking hendaklah dielakkan, termasuklah apa-apa rundingan atau aku janji baru yang boleh mengikat dan membebankan serta memberi implikasi kewangan kepada kerajaan baru. Satu risiko kewangan yang paling besar dihadapi oleh rakyat dan selalunya orang biasa tak tahulah. This is I think only politicians yang faham what is happening in this country dalam bab-bab begini. Satu risiko kewangan yang paling besar yang dihadapi oleh rakyat di musim pilihan raya ialah apabila parti-parti politik yang berkuasa perlu mengumpul dana sebagai persediaan pilihan raya. Kebiasaannya, sumbangan-sumbangan dari syarikat-syarikat dikumpul terlebih dahulu dengan janji sumbangan mereka akan diganti dengan projek-projek kerajaan apabila parti itu kembali berkuasa. Sebab itu, tempoh 2 bulan sebelum bubar dan tempoh caretaker government sangat penting kerana ini adalah risiko rasuah antara yang paling besar dalam negara. The window towards a general election is extremely sensitive
because political parties, by tradition, those in power, require to raise funds to prepare for election. So they collect money first. In exchange for that, they will give undertaking that once we come back to power, we'll award you this project and that project. Dan ini yang berkaitan dengan yang saya nak bawa hari ini. Sebab itu selepas PRU 14 yang lepas, pihak berkuasa menjumpai wang tunai beratus juta ringgit dalam bentuk sumbangan politik kepada UMNO semasa serbuan dibuat ke atas premis yang digunakan oleh Datuk Seri Najib Razak. Saya dimaklumkan bahawa di beberapa kementerian kebelakangan ini ada tekanan yang kuat supaya menteri-menteri meluluskan projek-projek secara rundingan terus kepada beberapa kroni. Obviously, I wouldn't have brought this up kalau tidak kerana maklumat ini diberikan oleh pihak kerajaan sendiri. It's quite obvious. Kerana kita ada pegawai-pegawai kerajaan yang faham perkara ini berlaku dan berulang berkali-kali apabila projek diberikan bagi tujuan politik untuk pembiayaan pilihan raya. Seterusnya, kemudian projek itu jadi projek sakit dan kosnya terlalu tinggi dan sebagainya. Sebab itu satu kes yang dibawa kepada saya ialah melibatkan Kementerian Alam Sekitar dan Air ataupun KASA di bawah menterinya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Ini bukan Menteri UMNO ni tahu, ini Menteri PAS. Yang projek yang kini menjadi kontroversi ini adalah di bawah Menteri PAS dari Perikatan Nasional tetapi melibatkan kroni UMNO. Sebab dia satu keluarga. And so everyone is dragged into this. Kementerian ini bertanggungjawab menyelia Jabatan Pengairan dan Saliran ataupun JPS yang mempunyai kontrak-kontrak infrastruktur besar di seluruh Malaysia. So Kementerian Alam Sekitar dan Air ini they have big ticket items projects. Projek dia orang selalunya berbilion-bilion because it's huge infrastructure project. Terutamanya kebelakangan ini iaitu projek-projek penyelenggaraan banjir. Semakan saya menunjukkan ada dua projek yang dikendalikan kementerian ini yang melibatkan satu kroni yang rapat dengan pimpinan UMNO dan saya akan tunjukkan selepas ini. Saya boleh dedahkan bahawa kementerian yang dipimpin Timbalan Presiden PAS ini telah pun menganugerahkan satu tender bernilai RM578.6 juta kepada Mangkubumi Sendirian Berhad. Syarikat itu bernama Mangkubumi Sendirian Berhad untuk kerja-kerja menaik taraf kolam tebatan banjir Kerubung Durian Tunggal secara tender terhad ataupun dipanggil selektif di bawah satu program yang dipanggil Jana Wibawa. When I say Jana Wibawa, saya tahu orang-orang di dalam Bersatu dan di dalam UMNO akan takut kerana ini adalah projek-projek yang dianugerahkan dalam 1-2 tahun yang lepas tanpa banyak proses dan prosedur. So it was full with it was shredded in secrecy, but billions were awarded in the last 2 years under Jana Wibawa on the pretext of giving projects to Bumiputra companies. Projek ini sebenarnya diumumkan sendiri oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi ada laman di situ boleh ditengok sendiri dan projek ini baru saja lagi dianugerahkan lebih kurang. Saya ingat dalam 2-3 bulan yang lepas sahaja syarikat Mangkubumi ini berjaya mendapat kontrak. You actually printed the whole petition, bankruptcy petition. I thought okay. Program Jana Wibawa adalah projek-projek yang melibatkan peruntukan besar yang bermula sejak zaman Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri yang dianugerahkan kepada kontraktor-kontraktor Bumiputra tertentu dengan penuh kerahsiaan. Terutamanya kerana ia melibatkan tempoh
semasa kerajaan mengisytiharkan darurat akibat PKP. So benda ni sebenarnya berkait, semasa darurat dan sebagainya, there were not enough check and balances, jadi ada banyak procurement kerajaan dan projek-projek kerajaan, dan sekarang ini kita akan gali satu persatu lah. Saya akan menyentuh dengan lebih panjang mengenai program Jana Wibawa ini dalam sidang-sidang media yang akan datang. Untuk hari ini, saya ingin mendedahkan bahawa pemberi maklumat dalaman dari kementerian-kementerian telah memaklumkan bahawa Kementerian Alam Sekitar dan Air sedang dalam proses untuk menganugerahkan satu lagi projek bernilai 2 bilion ringgit secara rundingan terus kepada syarikat yang sama, iaitu Mangkubumi Sdn Bhd. Projek bernilai 2 bilion ini adalah untuk kerja-kerja rancangan tebatan banjir Sungai Langat 2. And you can see that from the schedule that was attached to the perkeliling bendahari, perbendaharaan. Jadi untuk kita tumpu Mangkubumi, semakan saya terhadap Mangkubumi Sdn Bhd menunjukkan perkara-perkara berikut. Pertama, syarikat ini tidak memfailkan penyata kewangan di audit kerana memilih status sebagai exempt company. Dalam undang-undang file dengan di bawah Akta Syarikat, syarikat sepatutnya memfailkan full financial audited accounts. Hanya syarikat-syarikat kecil tertentu sahaja yang boleh mendapatkan status dikecualikan daripada memfailkan account. Ini bukan syarikat kecil ini. Ini syarikat yang dapat projek 2 bilion ringgit. Tapi kalau cari sebarang maklumat kewangan mengenai syarikat ini antara beberapa syarikat sahaja dalam Malaysia ini yang kita tak dapat maklumat. 1MDB dulu pun boleh dapat maklumat. That's how I got information about 1MDB. I went to SSM, got the audited financial statements and went through the audited financial statements. This company is shrouded in even worse secrecy than 1MDB kerana you cannot find anything financially on them because they claimed to have the status of exempt company and therefore they are not required by law to file any financial statements when they've been getting billions worth of projects. Okay. Yang kedua, kalau saya makan di Suruhanjaya Syarikat juga, ini yang I thought dia orang print first page je, dia tak payah print the whole petition. Sebab syarikat Mangkubumi ni telah pun ada 2 kes petition untuk muflis di mahkamah kerana tidak membayar hutang kepada kontraktor. If you go and check their record, ini syarikat yang dapat projek bilion-bilion ini, dan juga sedang nak dapat projek rundingan terus, projek banjir 2 bilion. But ini ialah petition between Gembina Sdn Bhd and Mangkubumi, asking the court to wind Mangkubumi kerana Mangkubumi tak bayar hutang. Ini satu. Satu lagi pun di antara Inotrend Resources Sdn Bhd dengan Mangkubumi pun sama, tak bayar hutang. Projek bilion-bilion tapi tak bayar hutang sampai kontraktor bawa ke mahkamah, exhaust the process untuk wind down and bankruptkan the company, kan? Dan kalau tengok kepada annual returns, I don't know, I think this is also provided kepada wartawan. Kalau tengok annual returns, syarikat ini setakat 2021 dalam annual return ataupun annual return dalam bahasa Melayu apa dia, no? I don't know, it's annual return Companies Act. Syarikat ini berhutang, masih lagi ada hutang dengan bank-bank sebanyak 144 juta. So it's a worrying company. Kalau tengok syarikat ini memang all the traits yang bermasalah lah. Okay. Yang lagi menarik is this.
Semakan lanjut mengenai pemilik Mangkubumi Sdn Bhd. Pemiliknya ialah Tan Sri Zainuddin Karjan. Boleh tengok di rekod SSM menunjukkan syarikat ini dimiliki sepenuhnya oleh seorang yang bernama Tan Sri Zainuddin Karjan. Obviously kita pergi semak siapa Zainuddin Karjan, dan dia adalah seorang tokoh yang sangat rapat dengan UMNO dan telah pun mendapat laba yang berterusan daripada projek-projek kerajaan ni for the donkey years. Dah lama dah dia dapat projek-projek berbilion ini. Jadi kalau semak, Zainuddin Karjan adalah penasihat Kelab Putera 1 Malaysia yang ditubuhkan oleh Datuk Seri Aziz Rahim, ahli Parlimen Baling dan pemimpin UMNO. Kalau tak percaya boleh pergi semak, itu ada link dia. Dia adalah penasihat Kelab Putera 1 Malaysia. Kemudian kalau nak tengok aktiviti dan hubungan rapat dia sendiri dengan Aziz Rahim, boleh pergi ke laman Facebook. Lepas ni kena delete lah laman Facebook ni. Laman Facebook Kelab Putera 1 Malaysia untuk tengok sendiri penglibatan aktif dia dengan Kelab Putera 1 Malaysia dengan Aziz Rahim. Mangkubumi juga adalah penerima projek-projek besar negara yang berjumlah berbilion ringgit sebelum ini, seperti yang telah pun dilaporkan dalam tahun 2016. 2016 pun dia dah dapat projek 2 bilion ringgit sebelum ini. And then they are pushing to get another 2 billion within these 2 weeks by direct nego. When keputusan itu tidak boleh dibuat, because this is a caretaker government, they cannot commit to anything. Dan yang saya ingat, to seal it off, Mangkubumi Sdn Bhd juga telah disiasat dan dinamakan sebagai salah satu syarikat yang memindahkan wang kepada Aziz Rahim dalam tuduhan kes rasuah dan pengubahan wang haram sebanyak 139 juta ringgit. Dan kes ini telah pun didakwa di dalam mahkamah tahun 2019. You can check the record. I put the link of the case. This is the same company that was hauled to court for the money trail of having transferred 139 million ringgit to Aziz Rahim, and the case was charged in court in 2019. Obviously, a few months back, I think it was withdrawn before election. Tapi ini juga syarikat yang sama dan jumlahnya adalah 139 juta ringgit sebelum ini. Maka, sebab itu, apabila saya faham kebimbangan pegawai-pegawai kerajaan bahawa Kementerian Alam Sekitar dan Air kini dalam proses untuk menganugerahkan projek bernilai 2 bilion ini secara rundingan terus, perkara ini hendaklah dijawab dengan segera oleh menterinya, iaitu Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS. Tambah lagi kerana Tuan Ibrahim Tuan Man juga, walaupun kalau dia nak tai chi kepada UMNO, kepada masyarakat UMNO, dia adalah menteri yang sebelum ini telah pun meluluskan 600 juta ringgit kepada syarikat ini beberapa bulan yang lepas di bawah program Jana Wibawa. Jadi sekarang ada lagi 2 bilion yang sedang diproses. Sebab pandangan saya mudah saja, kalaupun telah ada apa-apa yang itu kemudian terpulang kepada PAS untuk menjawab apa kaitan di antara Tuan Ibrahim, Tuan Man, PAS dan juga kroni besar UMNO ini, apabila dalam tempoh 6 bulan ada 2 projek bernilai 2.6 bilion yang berkait dengan syarikat Mangkubumi ini. But my interest is quite straightforward. This project should be stopped. It cannot proceed. We cannot allow this 2 weeks window is being used to perpetuate this illicit political funding, especially when Mangkubumi has had track record and had been hauled to court before, and even looking at the company's track record, this is a problematic company yang besar kemungkinan bukan saja soal rasuah,
besar kemungkinan juga akan mempunyai kesan-kesan lain kepada pelaksanaan projek akan datang. Jadi itu yang pertama.